Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bertemu lagi dalam bicara ilmu kita pada minggu-minggu terakhir daripada bulan Sya'ban sebelum daripada masuk dalam bulan Ramadan. Dan pada hari ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita nak membicarakan tentang sunat-sunat puasa. Setelah kita menerangkan dan telah kita mengulang kaji tentang rukun-rukun puasa, tentang syarat-syarat wajib puasa dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya, hari ini kita nak membicarakan tentang sunat-sunat puasa. Kerana apa sunat-sunat puasa ni mesti diterangkan dan dipahami dengan betul, supaya apabila kita melakukan ibadah Ramadan ataupun melakukan puasa Ramadan, kita berpuasa mengikut seperti mana sunnah-sunnah yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna sekiranya kita melakukan ibadah puasa yang bertepatan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan puasa itu adalah lebih baik dan berkualiti daripada puasa yang dilakukan hanya setakat kita menahan lapar dan dahaga, ataupun maknanya mengelak daripada makan dan minum berserta dengan niat bermula daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Jadi insya-Allah dengan kita memahami tentang perkara-perkara sunat ini yang ianya datang daripada apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh ulama-ulama, jadi dengan sebab itu diharapkan bahawa puasa kita ni adalah puasa yang bertepatan, kerana apabila puasa yang bertepatan dengan apa yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna ini merupakan salah satu daripada tanda ataupun kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bahawa dia kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang dia kasih akan Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, hendaklah dia mengikut akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam melakukan puasa ini, di antara perkara-perkara sunat yang pertama, segera berbuka puasa apabila telah masuk waktu. Jadi dalam melakukan ibadah puasa Ramadan, maka disunatkan supaya bersegera. Maknanya jangan menangguh-nangguhkan. Orang apabila maknanya dengar saja azan, maka hendaklah dia bersegera dalam berbuka puasa. Kerana orang yang berpuasa Ramadan, walaupun dia menahan diri dah sampai 1 jam masuk waktu, dia tak makan lagi atau tak minum lagi, sedangkan waktu berbuka telah masuk, maka dia telah dianggap orang yang telah berbuka. Jadi dengan sebab itu orang yang berpuasa menyegerakan berbuka puasa telah yakin masuknya waktu berbuka ni ataupun masuk waktu untuk beriftar, maka ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bertangguh-tangguh. Sama ada kita ni ibu ke, seorang ayah ke, maka jangan bertangguh-tangguh. Masuk aja waktu azan aja, orang dengar kedengaran azan, masuk waktu orang azan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita disuruh menyegerakan, jangan bertangguh-tangguh lagi.
Perkara yang keduanya, iaitu makan sahur dan melambatkannya, iaitu 1/3 malam yang terakhir. Jadi di antara perkara sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini, suruh makan sahur. Kerana makan sahur ni seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Makna disuruh kita bersahur. Makna orang yang dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahawa beza di antara orang mukmin dan ahli kitab ini berpuasa ialah ada sahur. Jadi orang mukmin ini kalau berpuasa dia kena makan sahur. Kalau dia tak makan sahur, dia meninggalkan dengan sengaja, maka samalah seperti mana bersahurnya orang ahli-ahli kitab. Puasanya ahli-ahli kitab, kerana orang ahli kitab ni meninggalkan makan sahur. Jadi dengan sebab itu Rasulullah kata makan sahur. Bersahurlah kamu, kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Berkatnya macam mana? Wallahu alam. Kemungkinan bila kita makan sahur ni, kita ada kekuatan, diberikan kekuatan tubuh badan untuk membolehkan kita ni pergi bekerja pada siang harinya, untuk boleh kita beribadat kepada Allah, buat taat, untuk baca Quran dan sebagainya. Ini yang dikatakan keberkatan. Orang tak bersahur ni nampak lapar, nampak makna letih. Jadi orang yang bersahur ni, puasa tak menghalang kepada dia untuk melakukan tugas-tugas seperti mana biasa. Jadi dengan sebab itu orang yang meninggalkan makan sahur, makna dia telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia tidak meninggalkan, walaupun makan hanya sedikit, hanya sebiji tamar. Dan sebaik-baik kalau sahur ni ialah makan buah tamar, makan buah kurma lah. Kalau kita ni dalam bi'ah kita, tempat kita ni makan nasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang sunnahnya kalau bangun sahur ni pun makan buah kurma juga, ataupun makan tamar juga. Ini ataupun hanya seteguk air, kan, sekurang-kurangnya seteguk air untuk mendapatkan fadilat makan sahur. Dan waktu yang terbaik ialah untuk makan sahur ni 1/3 akhir daripada malam yang terakhir. Maksudnya 1/3 malam yang terakhir ni ialah waktu yang nak dekat-dekat nak masuk waktu subuh. Itu adalah waktu sahur yang terbaik. Kira-kira maknanya kalau kira-kira waktu yang dikatakan 1/3 akhir malam ini ialah kira-kira kalau dibaca 50 ayat, habis aja 50 ayat yang pendek-pendek dibaca, maka orang pun azan. Itu adalah waktu sahur yang paling berkat ataupun paling baik. Jadi kalau orang bangun pukul 12, pukul 10 dah bersahur, itu belum lagi dapat fadilat, kan? Jadi maknanya sahur yang terbaik ni ialah waktu sahur di penghujung malam, yang waktunya yang nak dekat kepada waktu azan nak masuk waktu subuh. Itu adalah waktu yang terbaik. Kira-kira berapa minit? Iaitu kira-kira 50 ayat daripada ayat-ayat yang pendek dibaca, habis je 50 ayat ni orang pun azan. Jadi begitu. Inilah yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, mengakhirkan sahur sehingga masuk waktu imsak, iaitu kadar masa yang cukup untuk membaca 50 ayat Al-Quran sebelum daripada subuh. Jadi tadi makan sahur dan melambatkan. Mana kalau kita berbuka suruh cepat, kalau suruh makan sahur ni disuruh paling lambat, itu paling baik, itu paling afdal. Dan sunat maknanya mentakhirkan sahur. Sunat mentakhirkan sahur sehingga apa? Sehingga masuk waktu imsak. Waktu imsak ni ialah waktu kadar-kadar dia 50 ayat dibaca, orang pun azan. Makna lebih kurang 5 ke 10 minit. Waktu imsak ni ialah waktu kira-kira 5 ke 10 minit. Waktu tu habis 5 ke 10 minit orang pun azan.
Itu adalah waktu yang paling baik, waktu untuk kita ni bersahur ataupun untuk kita makan sahur. Yang keempatnya, berbuka puasa segera ketika mana yakin masuknya waktu maghrib. Tadi disegera berbuka puasa pada waktunya. Yang ini sunat orang yang berpuasa Ramadan ialah maknanya berbuka puasa dengan segera. Yakin masuk waktu maghrib, sama ada dengan suara azan ke, ataupun dengan alamat ataupun tanda-tanda yang ada menunjukkan maknanya alamat masuknya waktu maghrib, dengan terbenam matahari contohnya, atau dengar azan contohnya, ataupun ada orang menyampaikan di tempat-tempat satu tempat ada beduk atau ketuk-ketuk kan. Maka kalau bunyi macam ni, ada alamat-alamat yang menentukan bahawa telah masuk waktu, maka disuruh kita bersegera dalam berbuka puasa. Ini yang dikatakan berbuka puasa dengan segera ketika mana yakin masuk maghrib. Dan yang kelimanya, sunat berbuka puasa ni membaca doa ketika mana berbuka puasa. Jadi kalau tak boleh, tak hafal, bagi kita ni doa yang paling pendek, maknanya selepas daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu doa yang paling pendek lah kan. Kalau ini pun tak hafal, bacalah Bismillah, Bismillah kan. Jadi baca Bismillah sekurang-kurangnya. Tadi kita baca doa apa ni, doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalau nak sambung lagi, birahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa yang panjang sikit, yang disebutkan ialah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, zahabaz zam'u wabtallati al-uruku wa sabatal ajru insyaallah, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Nampak ni doa ni panjang. Memang panjang ni pakat tak baca lah. Kalau doa-doa yang panjang ni pakat tak baca. Kurang-kurangnya apa yang telah kita hafal lah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar contohnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Cukup kan? Cukup. Sekurang-kurangnya kita telah membaca satu doa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah, kerana dalam doa-doa ni boleh banyak kita tengok. Terutamanya kita boleh dapat doa-doa berbuka puasa ni, doa ketika mana nak berbuka, seperti mana yang disebut di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Contohnya kita boleh tengok. Dan yang seterusnya sunat berpuasa ini ialah sunat berbuka dengan korma, rutab, iaitu korma setengah matang ataupun separuh masak lah. Disunatkan kalau kita mana nak berbuka ni, apa yang kita kena makan dulu? Rutab ataupun kurma separuh masak. Hari ni kita bila berbuka jadi habit kita dekat Malaysia ni, contohnya kebanyakan orang berbuka makan nasi. Dia makan nasi dulu, makan kuih dulu, makan mi tiaw dulu, makan mi bandung dulu. Ini sebenarnya kalau dia buat yang demikian, hukum puasa dia sah. Maknanya berbuka dia sah, tapi dia tidak mendapat sunnah kerana dia meninggalkan apa yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Hikmahnya, kerana perut kita ni dia dah berlapar 12 jam. Maka bila dia lapar 12 jam ni, bila kita masukkan sesuatu makanan, masukkan sesuatu makanan yang mudah hadam dulu. Kerana korma ni adalah makanan yang paling seimbang mengikut kajian doktor.
Pakar-pakar perubatan telah mengatakan bahawa dalam korma ni dia merupakan makanan yang seimbang. Gulanya ada, seratnya ada. Jadi dengan sebab itu perut ni bila dia lapar, dah 12 jam tahan daripada tak makan, maka kita masukkan sesuatu makanan yang paling ringan dan paling mudah makna hadam. Makanan yang paling mudah hadam ni lah korma lah. Daripada kita makan mi bandung, mi tiaw, makan nasi, ini semua makanan-makanan berat yang susah, yang menyebabkan maknanya kita punya maidah kita ataupun perut kita ni terpaksa bekerja keras untuk menghadamkan setelah 12 jam kosong. Jadi dengan sebab itu makna sidang pendengar yang dirahmati Allah, sunnah bila kita berbuka puasa ni suruh makan rutab, kan? Makan rutab pula, satu sunnah makan rutab, yang keduanya dalam bilangan yang ganjil. Makan dalam bilangan yang ganjil. 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. Mana ikut kepada kesesuaian lah. Kalau yang rasa makan ikut biji ni tak boleh, makan ikut kotak. 1 kotak, 3 kotak, nampak banyak sikit tak? Jadi dengan sebab itu maknanya ikut maknanya bilangan yang ganjil. Macam mana makanan yang ganjil ini? Kerana ini dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana Rasulullah ni dia makan maknanya rutab, dia makan korma, lalu dia meletakkan biji korma tu di dalam tapak tangan dia. Ini pun satu sunnah juga. Bila kita makan maknanya rutab ni, biji dia letak dalam tapak tangan. Jangan main hembus kat tempat orang kan, bersepah-sepah biji. Dan jika tidak ada rutab, berbuka dengan bishrun. Bushrun inilah kurma hijau, kurma yang masih muda. Dan jika tidak ada, dengan tamar kering ataupun disebut dengan nama balah, kan? Dan jika tidak ada, dengan air zam-zam. Tengok, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kaedah berbuka puasa ni. Yang pertama sekali, kalau waktu berbuka, sunnah makan rutab, iaitu kurma separuh masak, kan? Separuh matang dikatakan, dalam bentuk ganjil 1, 3, 5. Kemudian kalau tak ada maknanya rutab, maka makan bushrun, kurma yang hijau, kurma muda lah, kurma yang muda, yang maknanya yang masih muda lagi. Dan kalau tak ada juga, maka makan maknanya tamar. Tamar ni ialah kurma kering, kurma yang dah maknanya kering. Dan jika tak ada, baru minum air zam-zam. Air zam-zam tak ada, baru minum air. Jika tak ada juga, hulwun. Hulwun ini ialah apa dia? Kalau tak ada air zam-zam, makanlah makanan yang manis yang tidak dimasak. Macam mana makanan manis yang tak dimasak? Contohnya seperti mana anggur kering, ataupun madu. Dan jika tak ada juga, makan halwa. Halwa ni ialah makanan manis yang dimasak, seperti manis-manisan yang biasa kita buat lah. Jadi ini kalau kita tengok, inilah maknanya cara berbuka puasa yang menjadi sunnah, yang ianya datang daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, kan? Supaya bila kita puasa pada tahun ini, mudah-mudahan insya-Allah puasa kita lebih berkualiti. Kerana apa berkualiti? Kerana puasa kita ni adalah puasa yang mengikut dan mengamalkan akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang seterusnya daripada sunnah berpuasa inilah menahan diri daripada makanan syubhah dan syahwat yang dibolehkan, seperti mendengar, melihat, menyentuh atau menghidu bau wangi atau minyak atar atau perfume. Ini juga perkara yang perlu dijauhkan bagi orang yang berpuasa. Makna orang puasa ni eloklah jangan makan makanan yang syubhah.
Syubhah ni ialah sesuatu makanan yang sama-sama. Tak pasti dia ni dekat kepada halal ke atau dekat kepada haram ke. Jadi dengan sebab itu, pada suami, pada ketua keluarga, atau pada siapa-siapa sahaja, bila dia menyediakan makanan, hendaklah dia memastikan makanan yang dimakan oleh ahli keluarganya, oleh isterinya, oleh anak-anaknya ialah makanan-makanan yang jauh daripada perkara-perkara syubhah. Kan? Dan syahwat-syahwat yang boleh menyebabkan maknanya batalnya pahala puasa. Dalam bulan Ramadan ini ataupun ketika mana orang berpuasa, hendaklah mereka mengawal pendengaran dia, penglihatan dia, mana hidung dia, baunya, daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan maknanya mengurangkan ataupun membatalkan pahala puasa dia dalam bulan Ramadan itu. Jadi ini mesti kita kena ambil tahu, tidaklah boleh orang itu berpuasa dengan sempurna melainkan puasa itu dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka kita akan melihat maknanya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu ni, tak sama. Ibadat orang ilmu dengan ibadat orang tak berilmu ni tak sama. Kan? Perkataan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu tak sama. Jadi dengan sebab itu, nak pastikan bahawa Ramadan, puasa kita yang telah kita tempuh sebelumnya, yang bertahun-tahun ketika mana wajib kepada kita berpuasa, mudah-mudahan pada tahun 1441 ni kita menempuh Ramadan, kiranya dipanjangkan umur oleh Allah, masuk dalam bulan Ramadan kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Yang seterusnya, sunat berpuasa mandi junub sebelum fajar. Bagi orang yang bersama dengan isteri. Sebab di dalam malam-malam Ramadan tidak ada halangan. Allah Ta'ala menyebut, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu ni tak boleh nak menahan, mengawal nafsu kamu. Dengan sebab itu, kamu ini adalah pakaian bagi suami, adalah pakaian bagi isteri, dan isteri adalah pakaian pada suami. Jadi nak tunjukkan, pada malam hari mereka tak ada halangan untuk melakukan hubungan suami isteri. Tapi apabila mereka telah melakukan hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan, pada malam Ramadan, maka mandi junub sebelum daripada fajar. Kerana maknanya itu yang terbaik. Bagaimana hukumnya kalau sekiranya orang mandi junub lepas terbit fajar? Maka hukumnya puasa dia tak batal, melainkan kalau sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam mandi dia, waktu dia mandi tadi. Kan? Seperti dia memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, contohnya. Kan? Maka dengan sebab itu, yang afdalnya, yang sunnahnya, orang yang berjunub, maka hendaklah dia mandi sebelum daripada maknanya sebelum daripada fajar. Jadi begitu. Dan yang seterusnya, sunat bagi orang yang berpuasa ini memperbanyakkan membaca Quran, ibadat i'tikaf dan berzikir, terutama pada 10 akhir Ramadan. Disuruh kita baca Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Tengok bagaimana Allah Ta'ala menisbahkan bulan Ramadan ini dengan Quran. Kerana bulan Ramadan, Quran ini nak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah memilih satu bulan yang paling baik dan bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Kerana
bulan daripada bulan-bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala nak menurunkan Al-Quran yang mulia, maka diturunkan pada malam yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Dengan sebab itu Ramadan ini dinisbahkan dengan Quran, bulan Quran. Jadi dengan sebab itu bila masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kebiasaan Rasulullah bila masuk Ramadan? Rasulullah akan menghatamkan bertadarus dengan malaikat Jibril. Ini Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika mana pada tahun sebelum daripada kewafatan, aku telah maknanya membaca 2 kali khatam dengan malaikat Jibril. Adapun sebelum tu maknanya Rasulullah khatam sekali-sekali je pada bulan Ramadan. Jadi nak tunjukkan kepada kita bahawa apa amalan yang Rasulullah buat pada bulan Ramadan ialah bertadarus dengan Jibril. Jadi kita ni menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau tak mau bertadarus, apa yang penting ialah baca Quran, supaya kita dapat keberkatan. Kerana ulama-ulama, contohnya Al-Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i ni bila dia masuk Ramadan, dia mengkhatamkan sekali siang sekali malam. Maknanya satu hari 2 kali khatam. Maknanya dalam tempoh 1 bulan Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali khatam. Bayang tu. Kita bayangkan bagaimana usaha ataupun kekuatan yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i ketika mana masuk bulan Ramadan. Dia dengan Quran. Bagaimana dia dengan Quran. Jadi banyakkan ibadat. Ibadat ni contohnya solat tarawih, kan? Solat tarawih contohnya. Solat witir, i'tikaf, berzikir dan sebagainya. Terutama pada akhir 10 Ramadan, kerana di sana ada maknanya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang seterusnya sunat puasa, sunat-sunat daripada puasa ini ialah solat tarawih dan solat witir. Bagaimana hukum solat tarawih dan solat witir? Yang afdalnya solat tarawih dan solat witir ini dilakukan secara berjamaah. Tapi kemungkinan kita tahun ni kita dengan sebab musibah yang berlaku, yang melanda, jadi kita masih lagi boleh melakukan ibadat tarawih berjamaah, dilakukan bersama ahli keluarga di rumah. Solat witir dilakukan bersama ahli keluarga di rumah, walaupun tidak boleh dilakukan di masjid, kan? Jadi solat witir ini boleh dilakukan 8 rakaat, 10 rakaat. Witir boleh laku 1 rakaat, boleh buat 3 rakaat, boleh buat maknanya 5 rakaat, 7 rakaat, boleh buat sampai kepada 11 rakaat. Jadi tak kira lah, kan? Yang pentingnya solat tarawih dihidupkan. Sama ada maknanya dihidupkan dia pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan. Dan yang seterusnya memperbanyakkan sedekah. Sedekah dalam bulan Ramadan. Kerana itu adalah sebaik-baik amalan dalam bulan Ramadan, memperbanyakkan sedekah. Dan memberi makan kepada orang yang berpuasa, ini adalah sedekah yang terbaik dalam bulan Ramadan. Dan memelihara diri daripada marah, berkata keji, sombong dan sebagainya. Dan yang terakhir, memelihara seluruh anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang berbentuk maksiat. Jadi inilah di antara sedikit daripada amalan-amalan sunat di dalam orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.